Majlis kita ini akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Dr. Abdul Rahman bin Mahmud dengan kuliah duha kita hari ini bertajuk Tajdid Iman. Majlis ini anjuran Gembanur Iman di bawah pimpinan Yang Berusaha Pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan semua barisan JK GNI. Bagi membulakan majlis dengan rendah hati, saya mohon jasa baik Ustaz memimpin umul kitab dan kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para anbiya, kepada kedua ibu bapa kita, seterusnya semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama meneruskan lagi majlis ilmu dan juga kuliah kita secara online ini dengan tema yang kita berikan ialah tajdid iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia yang sentiasa berubah, fitnah yang semakin bergelora, kehidupan yang tidak menentu, kesibukan yang tidak ada kesudahannya, memerlukan kepada kita sentiasa untuk berfikir dan menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pastinya kita akan diheret dengan berbagai-bagai hambatan, tipu daya syaitan, kesibukan dengan dunia dan kehidupan, menyebabkan kita hilang arah dan tujuan, sehingga menjadikan kita seolah-olah insan yang hidup tanpa arah dan hala tuju. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang insan yang mukmin, sebagai seorang insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita perlu sentiasa peka dan sedar bahawa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan pertukaran hari, siang dan malam kita adalah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pencipta. Dan setiap kali siang menjelang tiba, maka itu menandakan semakin hampir perjalanan kita kepada Allah dan semakin jauh kita meninggalkan dunia kehidupan kita, dan tempoh waktu kita dalam kehidupan juga semakin mengecil dan kita akan berakhir di dalam kehidupan dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, tajdid iman pada pagi ini. Oh, sorry nah. Sekejap. Adik pergi. Habis ada kuliah. Ada. Adik pergi dengan abang ya, Pak. Okey. Sorry. Jadi tajdid iman kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan kehadiran bulan Rejab ini. Bagaimana untuk kita menyambut kehadiran bulan Rejab ini dalam keadaan kita mentajdidkan iman.
Di dalam kuliah kita yang lepas, kita telah berbicara mengenai 4 sifat-sifat buruk yang perlu kita hapuskan di dalam diri kita. Dan kita perlu menggantikan sifat-sifat buruk itu dengan sifat-sifat mulia dan terpuji. Sekiranya sifat-sifat buruk itu kita tidak hapus di dalam diri kita, maka ia pastinya akan membawa kepada bahaya dan juga akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat buruk yang telah kita sebut sebelum ini, kita sebut juga sekali lagi sebagai ingatan bersama, mungkin ada yang catat dan ada yang tidak catat, iaitu yang pertama, sifat panjang angan-angan. Yang maksud dengan panjang angan-angan di sini ialah kita merasai kita mempunyai masa yang panjang. Kita mendapat haji yang Kita merasai yang kita mempunyai masa yang panjang sehingga menyebabkan kita menangguhkan ibadat kita kepada Allah dan kita tidak segera bertaubat terhadap dosa-dosa kita. Dan ini adalah suatu yang sangat bahaya kerana kehidupan kita ini terus berjalan. Dan kita akan kerugian di saat kita tidak mengejar dan kita tidak mengambil peluang dan masa yang ada. Dan yang kedua, dan sifat ini perlu kita gantikan dengan sifat pendek angan-angan. Iaitu kita merasakan yang kita tidak ada masa. Yang saya nampak keluarga usrah Gemar Nur Iman ini adalah orang yang mungkin termasuk dalam kategori orang yang dah pendek angan-angan. Kerana kuliah pagi dari subuh sampailah malam dipenuhi dengan usaha-usaha untuk menghidupkan iman di dada dan juga untuk mengingatkan akhirat di samping kita juga hidup dan bekerja untuk dunia kita. Ini suatu yang sangat menariklah untuk sama-sama kita berusaha mengingatkan diri kita satu sama lain dan berada di dalam kelompok yang sentiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang kedua ialah sifat dengki. Yang mana sifat ini akan menghakiskan amalan kita, yang menyebabkan ketaatan kita itu akan terhapus dan kita akan bergelombang dengan dosa dan maksiat kerana kebaikan-kebaikan kita telah hilang. Dan ini suatu yang merugikan. Jadi dengan sebab itu, sifat dengki ini perlu dihapuskan dengan sifat nasihat menasihati. Kasih sayang antara satu sama lain. Khususnya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga ialah sifat takabur. Iaitu sifat angkuh dan sombong yang menjadikan kita tidak menerima nasihat dan teguran orang lain. Dan kita juga akan memandang rendah dan hina kepada orang. Sifat ini perlu diganti dengan sifat tawaduk, merendah diri. Mendengar apa sahaja teguran, pandangan, nasihat. Kerana semua itu adalah kebaikan untuk diri kita. Dan kita juga melihat kepada orang lain sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita santuni mereka, yang perlu kita sayangi mereka. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang berkasih sayang itu akan disayangi oleh Tuhan. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihilah orang, maka kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi sifat yang keempat, sifat-sifat buruk yang telah kita sebut dalam kuliah kita yang lepas ialah sifat gopoh gapah, iaitu tidak cermat
di dalam satu perkara, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Kita beribadat, kita mengharapkan kedudukan yang tinggi dan cepat. Ataupun kita berhadapan dengan ujian, maka kita akan cepat kecewa. Bahkan mungkin kita akan mendoakan kemusnahan dan kebinasaan. Mungkin kita kita akan mungkin kita akan ditimpa oleh ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendoakan keburukan kepada orang dalam keadaan kita tidak bersabar. Ini termasuk di dalam makna pengertian tidak cermat dan gopoh-gapoh. Mana kita segera mengharapkan kurniaan ataupun kita juga segera bertindak balas dengan reaksi yang tidak baik akhlaknya sehingga kita nak menghancurkan orang lain dalam keadaan kita hilang kesabaran. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, itu hak yang telah kita bincang di dalam kuliah kita yang lepas, seingat saya. Jadi sifat-sifat ini tentunya sifat yang buruk. Jadi sekarang kita berada di bulan Rajab ini, kita perlu menyambut kehadiran bulan Rajab ini sebagai satu bulan untuk kita memperbaikkan hubungan kita dengan Allah. Setelah kita mungkin hampir setahun kita di dalam kesibukan, kita di dalam dunia kita, sehingga kadang-kadang kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu kehadiran bulan Rajab yang termasuk di dalam bulan-bulan haram yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan juga kebaikan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Makna tersebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu ketetapan Allah sejak daripada azali, bahawa tempoh setahun itu ada 12 bulan. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita masuk 12 bulan ini ialah bulan qamari ataupun bulan-bulan Islam ini. Karena kita tengok di dalam kajian-kajian saintifik sekarang ni pun peredaran-peredaran yang berlaku di dalam alam ini diukur secara tepatnya mengikut peredaran bulan seperti pasang surut dan sebagainya itu. Jadi kita melihat di sini Tuhan menyebut ketetapan yang telah diberikan. Kemudian Tuhan sebut daripada 12 bulan itu, Tuhan kata minha, di antaranya itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Iaitu bulan yang diberikan kemuliaan, yang mana orang Arab di zaman jahiliah dahulu di dalam bulan-bulan yang mulia ini, iaitu bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, mereka menunaikan haji. Kemudian bulan Muharram, itu 3 bulan yang berturut-turut. Kemudian satunya ialah bulan Rajab ini. Jadi di dalam bulan-bulan mulia ini, mereka berlomba-lomba untuk saling berbuat kebaikan. Dan ini juga diperakui di dalam Islam, bahawa di dalam bulan-bulan mulia ini perlu kita segera untuk memperbaiki diri kita. Ataupun dengan istilah yang kita gunakan sebagai tagging tema kuliah kita ini ialah tajdid iman. Yang perlu kita memperbaharukan keimanan kita kepada Allah, menginsafi diri dan berfikir tentang diri kita, kehidupan kita, masa depan kita dan juga akhirat. Dan insya-Allah pagi ini ada beberapa perkara yang perlu untuk sama-sama kita berfikir di dalam kuliah duha kita pada pagi ini, dan juga
dalam kehidupan kita di dalam bulan Rajab yang mulia ini. Saya dalam dalam Usrah Nurani Radio IKIM semalam saya dah sebut ayat ni sikit, tapi nak sebut lagi lah kat sini. Mungkin sebahagian yang dah dengar, tapi ada beberapa perkara yang saya suka untuk berkongsi di sini sebagai satu usaha kita untuk memberikan kesedaran dan juga kita akan mentajdidkan iman. Kita tahu tuan-tuan bahawa kita tidak mampu untuk mentajdidkan iman ini dalam keadaan kita tidak berfikir. Dalam keadaan kita tidak pernah sedar. Dan kita tahu juga bahawa kemanisan iman dan juga kelazatan menjadi orang yang beriman ini tidak akan dapat dikecapi bagi orang yang jahil, lalai, leka dan tidak pernah berfikir tentang makna kehidupan dan juga masa depan mereka. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk berfikir tiga perkara. Untuk berfikir tiga perkara supaya kita dapat mentajdidkan iman kita. Kalau kita tidak berfikir tiga perkara ini, pastinya kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Kita juga tidak istiqamah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga tidak akan merasai kemanisan dan keseronokan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berfikir tentang perkara-perkara, tiga perkara yang kita akan bincang sebentar lagi nanti, pastinya akan menjadi orang yang sangat riang, indah kehidupannya dan merasai kelazatan dan kemanisan di dalam ibadat, munajat dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkara pertama yang perlu kita fikir tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah apakah ibadat-ibadat yang kita buat sepanjang kehidupan kita ini diterima oleh Allah? Dan kita dikehendaki berdoa kepada Allah secara berterusan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, tiga perkara ini perlu difikir supaya ia mencetuskan rasa takut dalam diri kita. Dan juga mencetuskan rasa harap, itu harapan besar kita. Mencetuskan rasa harap dan harapan besar kita kepada Allah untuk kita kekal istiqamah di dalam kehidupan ini sebagai orang yang beriman kepada Allah. Iaitu yang pertama ini, kita perlu berfikir apakah amal-amal ibadat kita itu diterima. Lantas kita akan berfikir apakah ibadat yang kita ada. Mana amalan yang menjadi bekalan kita. Apakah amalan terbaik yang boleh kita angkat kepada Allah sebagai amalan yang paling istimewa. Pernah kita baca di dalam hadis Riyadhus Salihin, mungkin dalam Gemar Iman ini, telah banyak membaca daripada kuliah-kuliah sebelum ini. Hadis berkaitan dengan ikhlas di dalam bab pertama kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini dah ada terjemah Melayu tuan-tuan dan puan-puan. Boleh kita ambil dan kita baca. Tak tahu boleh kita tanya. Dalam kuliah-kuliah Gemar Iman ni banyak ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat tu. Kita boleh bertanya. Tapi salah satu kisah yang disebut oleh Nabi daripada umat yang terdahulu, yang mereka ini mempunyai amalan-amalan terbaik yang boleh diangkat sebagai satu amalan yang kita kata mempunyai nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin di akhir tahun, kalau kita dalam jabatan pun, kita nak memberikan hadiah
kepada kaki tangan kita yang mungkin telah melakukan sesuatu perkara di dalam kerjayanya itu yang kita anggap sebagai inovasi yang terbaik sepanjang setahun itu, kita nak cari, nak memilih mana-mana yang telah membuat sesuatu yang terbaik untuk kita berikan hadiah sebagai penghargaan kepada mereka. Dan mereka itu akan mengemukakan hadiah, mengemukakan kepada jabatan kerja-kerja mereka yang pada mereka itu adalah kerja terbaik. Tak kiralah walaupun dia kerja itu sampah-sampah, tetapi inovasi-inovasi yang terbaik yang kita tengok boleh memajukan jabatan dan juga dapat memberikan kebaikan kepada khalayak. Maka ia akan dihargai. Jadi kisah sebegini kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Salihin, Nabi bercerita tentang keikhlasan dan penghargaan daripada Tuhan. Jadi suatu hari ada 3 orang berjalan dan masuk dalam gua. Tiba-tiba berlaku tanah runtuh, menutup pintu gua dan mereka tidak boleh keluar disebabkan runtuhan tersebut. Lalu masing-masing yang berada di dalam gua itu berbicara, bagaimana kita nak keluar daripada gua dan juga keadaan kita yang tersepit ini. Nak minta bantuan tidak mungkin. Tidak ada lagi dah bantuan di dalam keadaan tersebut. Mungkin tidak ada orang pun yang tahu bahawa mereka bertiga berada di dalamnya. Lalu mereka berbicara sebagai seorang mukmin. Sekarang ni kata dia tidak ada lagi orang yang boleh menyelamatkan kita selain daripada Allah. Oleh itu, hendaklah masing-masing tengok siapa yang ada amalan yang paling ikhlas yang dia telah buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan amalan tersebut kita berdoa dan bermohon kepada Allah supaya kita diselamatkan daripada apa yang kita ada sekarang. Maka seorang lelaki yang pertama bertawassul, berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dia daripada kematian sendirian di dalam gua ini dengan khidmat dia kepada kedua ibu bapa. Kita nampak macam kecil je. Hari ni kita sibuk kerja, terabai ibu bapa kita. Ataupun kalau kita orang lama-lama ini, kita melihat bagaimana anak-anak cucu kita sibuk dengan keluarga mereka sehingga terabai ibu bapa. Berapa ramai kita tengok hari ni, tuan-tuan. Ibu bapa mati sendirian. Ya, kita tengok begitulah kesibukan kehidupan mereka. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah bagaimana dia telah berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Sehingga satu hari, kata dia sibuk menguruskan kehidupan dia sehingga dia bawa susu untuk diberikan, untuk diberi minum kepada kedua ibu bapanya itu, didapati kedua mereka ini telah tidur. Lalu dia tunggu di situ untuk melihat sekiranya mereka ini jaga daripada tidurnya, maka dia akan memberikan minum susu tersebut. Dan dia tidak mengganggu tidurnya. Sehinggalah dia mengantuk. Akhirnya susu tertumpah sedikit, terkena mak ayah dia. Lalu ibu bapanya ni jaga dari tidur dan diberi minum. Lalu kata dia, wahai ya Allah, sekiranya saya melakukan khidmat seperti itu, ikhlas kepadamu semata-mata ya Allah, maka bukalah pintu gua ini supaya kami selamat. Lalu turun tanah sikit. Tak boleh keluar lagi tiga-tiga ni. Maknanya doanya itu diterima dan amalannya itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Kemudian hak yang kedua pula, diminta untuk berdoa, mencari mana amalan yang ikhlas. Kisah ini berlaku di antara seorang majikan dengan seorang pekerja. Yang mana pekerja ini
tidak berpuas hati dengan majikannya kerana masalah gaji yang diberikan tidak sama dengan kerja yang dilakukan. Jadi ada seorang yang bekerja satu hari diberi gaji sama dengan orang yang bekerja sedikit. Lalu yang bekerja lama ini menganggap majikan tidak adil dan dia meninggalkan kerjanya. Dan majikan mengatakan itu hak dia. Dia nak beri gaji berapa setelah mengikut persetujuan di antara mereka. Jadi dia tak apa hati maka dia tinggal. Berhenti kerja tinggal. Tak ambil gaji-gaji dia. Lalu majikan ini mendapati gaji tersebut tidak diambil dan dilaburkan dengan membeli ternakan dan diternak daripada hasil gajinya itu sehingga telah mendapat satu ternakan yang sangat banyak. Dan satu hari pekerja ini pulang untuk meminta semula duit gaji yang dia telah tinggal itu. Maka kata majikan dia, duit gaji kamu dulu telah dilaburkan dengan ternakan yang banyak yang kamu lihat di luar sana. Lalu dia kata jangan gurau-gurau, dia memang nak sungguh. Dia kata itulah hak kamu. Lalu diambil semua ternakan tersebut. Tanpa ditinggalkan satu pun kepada majikannya. Maksudnya orang kata ni dahsyat jugalah kan. Mana tanpa terima kasih dan tanpa runding cara, diambil belaka. Modal dan untung disapu semua. Jadi kawan pun sebab dia ikhlas, kerana tidak nak mengambil harta orang. Kata dia, ya Allah, sekiranya apa yang saya buat itu adalah ikhlas kepadamu, ya Allah. Bukalah pintu gua ini dan berilah keselamatan kepada kami. Maka tanah yang menutup pintu gua ni turun sikit. Tapi tiga-tiga tak boleh keluar lagi. Maka hak yang ketiga pula cari amalan dia. Hak yang ketiga ini adalah orang muda yang terjebak dengan masalah sosial. Yang mana dia telah diuji dengan seorang wanita yang cantik. Yang dia suka. Sehinggalah pada satu hari, wanita ini berada di dalam kesempitan yang memerlukan kepada duit dan harta. Lalu dia telah datang kepada lelaki yang kaya tersebut dan meminta duit. Tetapi disyaratkan boleh untuk diberikan duit bantuan, pinjaman atau pembantuan ini, tapi dengan syarat dia kena menyerahkan kehormatannya. Lalu tidak ada pilihan, wanita ini perlukan kepada duit dan terdesak, maka dia merelakan. Namun sebelum mereka terlanjur, kata wanita ini, wahai lelaki yang mukmin ini, bahawa perbuatan ini tidak seharusnya berlaku kecuali dengan akad yang sah daripada syarak. Maka menyedari daripada teguran tersebut, dia tidak melakukan perbuatan terkutuk itu. Dan dia tinggal di atas mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala setelah ia ditegur. Dan diberikan duit kepada wanita itu secara ikhlas. Bukan dengan apa yang dia nak sebelum ini, iaitu diberi dengan dosa dan maksiat tersebut. Maka wanita itu pulang dan mereka tidak melakukan maksiat. Lalu kata lelaki ini, ya Allah, sekiranya saya meninggalkan maksiat itu kerana Allah, ikhlas kepada Allah, dan saya bantu juga ikhlas kepada Allah, maka bukalah pintu gua ini dan turun tanah lagi. Sehingga ketiga-tiga ini dapat keluar daripada gua yang mereka terperangkap itu. Ini amal-amal soleh yang masing-masing mereka ini tengok dalam sejarah kehidupan mereka. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melalui tempoh kehidupan yang panjang. Ada dalam kalangan kita mungkin 20 tahun. Ada dalam kalangan kita sekarang 30 tahun, 40 tahun, 50
50 tahun, 60 tahun. Jadi dalam sejarah kehidupan kita ini, adakah amalan-amalan yang boleh kita saya gunakan bahasa di sini ya, yang boleh kita cagar bahawa dia adalah kekuatan yang kita miliki untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa amalan yang kita ada ini adalah suatu amalan yang sangat berharga dan bernilai sehingga kita mendapat kelayakan untuk pujian Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Sekiranya amalan-amalan kita yang ada setelah 30, 40, 50 tahun ini kita dapati ianya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cuba kita gambarkan apa yang kita akan hadapi di dalam kubur kita nanti. Apa yang kita akan hadapi di pada mahsyar nanti. Dan bagaimana di saat amalan-amalan kita itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak kembali kepada Allah. Jadi bila kita memikirkan hakikat ini tuan-tuan, kita sama-sama kita memikirkan bagaimana sekiranya amalan-amalan yang kita buat ini. Amal-amal soleh kita ini kalau tidak diterima oleh Allah, apa akan jadi pada kita? Cuba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menggambarkan dua kelompok manusia ini. Tuhan kata, yauma yuhsyarul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Di saat Tuhan himpun orang-orang yang bertakwa ini dibawa kepada Tuhan seolah-olah seperti tetamu yang dihargai. Kita melihat tuan-tuan bagaimana tetamu diraja ataupun tetamu presiden. Di saat kapal terbang landing di airport, semua orang datang menyambut. Dibuka kapet merah. Diadakan kita kata sambutan hormat daripada pihak berkuasa. Kita buat kita panggil yang kawat tentera itu sambut, dan juga kita akan dibawa ke penginapan yang elok dan dilayan dengan layanan yang sempurna. Ini tetamu. Jadi kita bila bangkit daripada kubur ini, kita disambut dan dilayan oleh para malaikat yang sedemikian. Sementara satu pihak lagi, Tuhan kata, bila dibangkit ini wanasuqul mujrimin. Kita heret penjenayah dan pendosa ini ke dalam neraka ini dengan serikan. Maknanya, di saat kita dibangkitkan dari kubur ini, ada dua kelompok, dua kategori orang. Seorang akan bangkit dalam keadaan kebangkitannya itu disambut dengan penuh riang. Dan dibawa dengan penuh layanan. Cuba kita pejam mata dan gambarkan. Sementara satu lagi kelompok bangkit sahaja dari kubur, malaikat telah membawa rantai dan mengikat di lehernya untuk diseret ke neraka jahanam. Bagaimana riuh rendah, teriakan dan pekikan, laungan dan penderitaan, kehinaan di dalam keadaan tersebut. Itulah dua gambaran yang Tuhan berikan untuk kita mengingatinya. Dan dengan sebab itu tuan-tuan, para ulama dan para salihin bila memikirkan hakikat ini, menjadikan mereka takut dan mereka menangisi kehidupan malam dan juga siang. Orang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sangat kejam sewaktu mereka belum Islam, dan bila menganut Islam,
menjadi orang yang paling banyak menangis. Sehingga dikatakan jalur laluan di pipi ini, lurah di pipinya itu hitam disebabkan banyak menangis. Kita ini, lurah kita ini berkilat disebabkan kehidupan kita yang kita rasa selesa dan lupakan akhirat. Sehingga tidak ada tangisan kecuali bila kita juga dalam kelalaian, kita melihat cerita dan juga kita bersukaria dengan kawan-kawan. Kita tidak ada sebab untuk kita menangis kerana kita lalai. Tetapi kaum muslimin yang kita tengok yang memikirkan akhirat ini, mereka sentiasa mengingati akhirat menangis. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila mendengar ayat ayat dalam surah At-Tur, innal muttaqina sesungguhnya kamu nanti inna azab rabbika lawaqi', azab Tuhan kamu itu pasti akan berlaku. Malahu min dafi', tidak ada siapa yang boleh menghalang daripada azab tersebut. Jadi di saat tersebut Sayyidina Umar jatuh pingsan. Bahkan dikatakan terpaksa diangkat ke dalam rumahnya, menjadikan dia sakit dan demam beberapa hari kerana takutkan kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tidak memikirkan kebesaran Allah, kita tidak memikirkan keagungan Allah, kita tidak memikirkan bagaimana azab Allah, kita tidak memikirkan bagaimana kita sekiranya tidak diterima oleh Allah, apa akan berlaku kepada kita, tuan-tuan? Kita mungkin kita rasa kalau kita balik mak ayah kita tak terima, kita rasa kecewa. Mungkin kawan kita tidak terima, kita rasa menderita. Ataupun mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita ataupun orang yang kita menyayangi mereka, mereka tidak menerima kita, maka kita kecewa. Tetapi kita tidak pernah berfikir bagaimana sekiranya kita tidak diterima oleh Tuhan yang mencipta kita. Bagaimana di saat kita kembali kita tidak diredainya. Sedangkan kita melihat kelompok yang kembali kepada Tuhan, Tuhan sifatkan mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan meredai mereka dengan memberikan ganjaran pahala yang melimpah ruah. Dan mereka juga reda dengan Allah, dengan semua kurniaan Allah, limpahan-limpahan dan kasih sayang Allah kepada mereka. Jadi cuba kita gambarkan situasi interaksi tersebut di hari akhirat. Sehingga akhirnya mereka nanti berada dalam syurga. Dan sebesar-besar nikmat antara ahli syurga ialah nikmat mereka berhadapan dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Sebesar-besar nikmat bagi penghuni syurga adalah mereka yang menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah seindah-indah kehidupan ahli syurga, tuan-tuan. Begitulah kita, tuan-tuan, seindah-indah kehidupan di dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana bila kita berada dalam situasi semua orang menyukai kita. Dan bagaimana menderitanya kita bila kita duduk di dalam situasi sekeliling kita, semua akan merasa semua orang akan merasa menyakiti kita, semua orang menyakiti kita. Semua orang bencikan kita. Maka itu suatu yang sangat sedih dan menjadikan kita menderita. Dan penderitaan yang paling besar di saat kita berhadapan dengan kemurkaan Allah. Kerana pada masa itu tidak ada lagi jalan untuk kita lari. Tiada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk kita menyelamatkan diri. Dan tidak ada bumi yang boleh kita berpijak untuk kita cabut lari. Jadi bagaimana kita nak selamat bila mana Allah murkai kita dalam situasi yang sedemikian. Jadi inilah yang perlu kita berfikir supaya iman kita ini akan marak. Supaya jiwa kita akan menjadi seronok bila kita beribadat. Kalau tidak pastinya apa-apa yang kita buat
kita merasa berat. Kita buat, kita tidak ada keikhlasan. Kita buat, kita tidak tahu apakah yang kita nak dapat daripada ganjaran. Kerana kita tahu mana-mana ganjaran yang diberikan oleh manusia tidak setimpal dengan apa yang telah kita sumbangkan. Tetapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan berlipat kali ganda melebihi apa yang kita berikan. Hanya sedikit perkara yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita lihat dalam 3 contoh keikhlasan tadi, sedikit kerja bila kita pandang pada persepsi kita sebagai hamba, mungkin orang lain semua boleh buat. Tetapi ia dipandang mulia dan tinggi oleh Allah sehingga menyelamatkan dia daripada kesempitan dunia, dan yang lebih besar nanti ialah menyelamatkan dia daripada kesempitan dan azab akhirat. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang pertama, yang perlu kita fikir, apa amalan yang kita ada. Dan sekiranya ada, apakah ia diterima oleh Tuhan. Yang ianya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang kita laksanakan dengan penuh kesempurnaan. Maka kita tengok mana amalan-amalan yang kita telah buat yang memang dia sempurna. Kalau kita isteri, mungkin kalangan kita ni banyak kaum ibu, apa khidmat yang kita beri? Mungkin kepada pasangan kita. Yang dengan itu menyelamatkan kita. Kalau kita suami, mungkin juga kepada pasangan kita. Yang dengan penuh keikhlasan, amalan itu menyelamatkan kita. Karena mereka orang terdekat dengan kita. Keluarga kita, jiran tetangga kita, ibu bapa kita, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sumbangan kita? Apa pemberian kita? Khidmat kita. Waktu saya pergi ke Turki beberapa tahun lepas, saya sangat tertarik kepada beberapa kelompok pemuda remaja yang mengikut program Tarbiyah Badi'u Zaman Said Nursi, yang mana mereka ini menggunakan istilah mewakafkan diri mereka ini untuk kerja agama. Ya Allah, tuan-tuan. Ada yang mewakafkan seumur hidup diri dia untuk kerja agama. Ada yang mewakafkan setahun. Ada yang mewakafkan 2 tahun. Ada yang mewakafkan 5 tahun. Maksudnya mewakafkan diri, dia berkhidmat tanpa gaji dan hanya untuk kerja tu. Kita ni nak wakaf diri pergi sapuh masjid surah pun tak sempat dah. Bukan kata nak sapuh lah, nak khidmat apa untuk agama yang kita kata kita boleh khidmat. Hak sepaling-paling kecil. Hari ni kita tengok betapa ramai umat tanpa hidayat. Orang tak dapat iman. Bahkan kadang-kadang yang beriman pun tidak ada hidayat. Yang perlu untuk kita amal ma'ruf nahi munkar, untuk kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Mungkin anak kita, kepada keluarga kita terdekat. Sebab itu dalam hadis Nabi kata ibda' binafsika, mula dengan diri kita dulu, summa man ta'ul, kemudian yang berada di bawah tanggungan kita. Maka kita membawa mereka menuju jalan kejayaan di dunia dan juga keselamatan di akhirat nanti. Hak yang kedua yang perlu kita fikir masa kita dah dicemburi masa. Perkara yang kedua yang perlu kita fikir, tuan-tuan, ialah dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa kita ni diampuni? Apakah taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang lebih buruk bagi kita bila kita tidak ada masa untuk bertaubat kepada Allah. Yang lebih parah bagi kita, yang kita tidak merasai kita bergelombang dengan dosa dan maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Para ulama, kata Imam Al-Ghazali dalam Aqabah yang kedua, dalam jalan ibadat itu, Imam Ghazali kata, dosa dan maksiat ini akan mengekang kita daripada beribadat.
Kerana dosa ini menyebabkan kita tidak boleh hadir majlis ilmu. Kerana dengan dosa ini kita tidak boleh bangun di waktu malam. Kerana dengan dosa mungkin kita tidak boleh membuat kebajikan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada sebilangan salihin berkata, dengan satu maksiat yang mereka lakukan, menyebabkan mereka tidak boleh bangun malam dan tidak boleh berpuasa siang. Begitu sekali. Satu kita kata yang kita buat menjadikan kita terhalang daripada berbuat taat. Bagaimana kalau banyak yang kita buat? Maka pastinya apa sahaja ketaatan menjadi berat kepada kita. Sebab itu kita mendengar hari ini macam-macam. Anak-anak muda merasa resah untuk beribadat. Sebab itu kita tengok surau masjid kita hari ini, tuan-tuan. Semua ada orang tua, tak ada anak muda. Tak ada anak muda. Majlis-majlis ilmu lengang. Sedangkan kita tahu majlis ilmu di masjid ni perlu, sebab itulah ruang untuk kita belajar. Yang perlu dihadiri sama ada orang tua, muda, orang dewasa ataupun orang tua. Kena hadir. Sama ada muslimin ataupun muslimat. Sebab itulah ruang yang kita ada untuk kita belajar. Tetapi kita melihat masjid surau ini lengang. Kalau ada pun orang yang tua-tua yang ada pada penghujung senja mereka. Jadi ini fenomena yang kita lihat dan kita saksikan dalam dunia kita hari ini. Jadi ini yang perlu kita fikir. Kenapa semua ini berlaku, tuan-tuan? Apakah masalah zahir dan batin kita? Dan bila kita teliti, zahir kita ini kita sibuk dan cintakan dunia sehingga tidak ada masa memikirkan akhirat. Dan batin kita ini bergelombang dengan dosa dan maksiat yang menyebabkan kita terhalang ataupun terhijab daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazubillah. Dan ini mungkin menimpa kita semua. Jadi bila kita memikirkan hakikat bahawa dosa kita ini banyak, kemudian kita juga tidak tahu apakah ia diampunkan oleh Allah ataupun tidak, ataupun apakah taubat kita diterima ataupun tidak. Ini sepatutnya menjadi sebab kita rasa takut kepada Allah. Menjadi sebab kita insaf untuk kita kembali kepada Allah. Khususnya bila mana kita telah menjelang usia 40 tahun ke atas. Kerana kita sudah berada di dalam bilangan menurun dan anjakan kita pun sudah tidak jauh lagi dah. Jadi anjakan berfikir kita ini sepatutnya dah berubah. Kerana bilangan menurun itu sudah dimulakan. Sebagaimana kita buat bilangan menurun sekarang ini, maknanya berapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi kita kata daripada 60 hari sudah berkurang, akhirnya Ramadan. Jadi kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Kita tidak dikejutkan dengan tiba-tiba diisytiharkan Ramadan tiba. Tapi kita tanpa persediaan. Maka dengan sebab itu kita tengok orang sembahyang 20, kita sembahyang 8. Orang sibuk dengan ibadat, kita dikejar dengan kehidupan kesana kemari. Akhirnya kita kerugian dan kita melihat bila kita nanti pergi, kita tidak ada bahagian-bahagian yang sepatutnya kita dapat, dan itulah penyesalan yang sebenar yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khasirad dunya wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Zalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Dunia tidak dapat apa, akhirat pun tidak ada apa-apa. Maka apa lagi yang kita boleh dapat? Dunia kita hina, akhirat nanti kita tidak ada penghargaan. Maka dengan sebab itu, kita perlu berfikir dengan apa yang kita ada dan dosa-dosa yang kita miliki ini. Apakah dia diampun oleh Allah? Dan taubat kita ini adakah ia diterima oleh Allah? Yang kita perlu fikir, kita tahu bahawa bila kita bertaubat, pastinya taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tahu bahawa taubat yang sebenar-benar itu dengan syarat-syaratnya yang ketat itu mesti ada dalam hati kita.
selagi mana kita tidak menangisi dosa kita kepada Allah, maka tidak ada penyesalan yang sebenar dalam diri kita. Pada saat tersebut, kita tahu bahawa kita berada di dalam situasi yang sangat bahaya. Jadi Rajab tiba ini mengingatkan kita bagaimana untuk kita berbaik semula, ataupun kita kata berbalik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke pangkal jalan sebelum kita terlewat. Yang ketiga, tuan-tuan, yang terakhir untuk renungan duha kita pada pagi ini ialah yang perlu kita fikir bagaimana di saat kematian kita. Kerana yang paling ditakuti oleh orang-orang beriman ialah kita bimbang kematian kita nanti, kita tercabut daripada mengenal Allah. Kita tercabut iman di saat kita hendak mati. Dan inilah yang dibimbangi oleh para ulama dan ditangisi oleh mereka, sebagaimana hadis Nabi SAW di dalam kitab hadis 40 oleh Imam An-Nawawi itu, yang bermaksud ada segolongan orang yang memang hidupnya itu bergelombang dengan kebaikan dan keimanan, kecuali antara dia dengan syurga di saat nak mati hanya sehasta sahaja. Tiba-tiba ia melakukan dosa dan maksiat, maka dia mati di dalam maksiat itu, maka dia dihumban ke dalam neraka. Dan ada orang yang hidupnya bergelombang dengan dosa dan maksiat, sehingga antara dia dengan neraka hanyalah satu hasta, maka dia melakukan kebaikan, beriman kepada Allah dan bertaubat kembali kepada Tuhan, maka dia mati di dalam keadaan keimanan dan keinsafan, maka dia mati dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa perjalanan ke depan itu adalah perjalanan yang tidak menentu, yang menyebabkan kita perlu sentiasa rasa takut dan bergantung kepada Allah, bermunajat, berdoa supaya Allah mengekalkan iman kita. Itu yang kita baca di akhir setiap kali sembahyang di tahiyat akhir itu, kita kata ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, kekalkan dan teguhkanlah hatiku di dalam agamamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa kita akan terjebak dengan tipu daya syaitan. Kita juga akan terpedaya dengan runtunan-runtunan nafsu dan syahwat kita. Di saat kita berhadapan dengan nafsu dan syahwat ini, kadang-kadang kita terpedaya. Kadang-kadang kita terjerumus dan boleh menyebabkan iman kita terjejas. Bahkan waliyazubillah, kadang-kadang disebabkan kerana nafsu syahwat dan juga kerana kerakusan dunia yang kita inginkan itu, menyebabkan orang menjual agama dengan nilai-nilai yang murahan daripada kemanfaatan dan kepentingan dunia. Dan kita melihat di akhir zaman dengan zaman fitnah dan cabaran ini, kita melihat bagaimana nilai-nilai agama tidak dipandang tinggi. Bahkan kepentingan-kepentingan dunia menjadi rebutan. Dan juga fitnah di sana sini boleh menyebabkan siapa saja terjebak dengan fitnah dan terjerumus ke dalam kemungkaran yang membawa kepada kehancuran di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Betapa ramai kita melihat orang yang tercemar maruahnya disebabkan nafsu dan syahwat. Berapa banyak kita melihat orang yang tergadai imannya disebabkan nafsu dan syahwat. Kita melihat dalam kisah umat yang terdahulu bagaimana Bal'am bin Ba'ura yang hidup sebagai seorang ibadat, bahkan dikatakan wali, bahkan dikatakan seorang ahli taat abid, tetapi terjebak dengan nafsu syahwat sehingga menyebabkan dia melakukan dosa besar dan mati di dalam kekufuran waliyazubillah. Dan fenomena begini bukanlah perkara yang asing di dalam kehidupan dunia yang kita melihat menjadi sempit hari ini. Kita melihat contoh-contoh dunia
bagaimana orang yang hidup sebelum ini sebagai seorang yang kafir menjadi orang yang beriman di akhir usianya. Kita melihat bagaimana orang yang sebelumnya ini disanjungi tetapi terjerumus dengan skandal, akhirnya terjebak dengan berbagai-bagai dosa dan maksiat, wal-iyazubillah, yang kita tidak tahu bagaimana ending dan kesudahan kehidupan mereka. Dan semua ini tuan-tuan mengingatkan kita kepada 3 perkara yang kita bincang, yang kita bicarakan dalam kuliah duha kita pada pagi ini. Apakah amalan-amalan yang kita buat ini banyak? Kalau dia banyak, apakah diterima? Dan kalau dia sikit, apakah dia cukup? Dan yang kedua, apakah dosa-dosa kita ini banyak? Kalau banyak, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah dan menghadapi kemurkaannya? Dan kalau kita telah bertaubat, apakah taubat kita diterima? Dan yang paling kita takut selepas 2 perkara yang kita fikir, amalan kita ada ataupun tiada, dosa kita ini banyak dan bertimbun-timbun, dan taubat kita pastinya sangat kurang. Yang kurang juga apakah dia diterima? Sekiranya ini yang kita fikir, dia akan mencetuskan rasa takut. Dia akan mencetuskan rasa semangat untuk kita meningkatkan ibadat. Kerana waktu sentiasa bergerak, dan juga kehidupan ini akan berakhir, dan kita pastinya tidak akan ada pilihan selain daripada kita kembali kepada Tuhan sebelum saat-saat kematian itu tiba. Jadi rahmat Allah membuka ruang kepada kita untuk kembali. Sehingga Tuhan di dalam hadis menyebut kursi, hamba-hamba itu sekiranya mereka itu mempunyai dosa seperti buih di laut, maka aku juga mempunyai keampunan seumpama itu juga. Jadi mana-mana orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seberapa banyak dosa, maka Allah juga akan mengurniakan kepada mereka seumpama itu juga keampunan. Tapi apakah kita kembali? Apakah kita kembali? Sekiranya kita masih tidak kembali kepada Allah, maka inilah saatnya untuk kita berfikir siapa kita dan kenapa kita di sini dan ke mana kita akan pergi. Sekiranya ini menjadi titik berfikir kita, maka pastinya kita akan berubah. Kita akan mentajdidkan kehidupan kita untuk menjadi insan yang berlainan daripada kita sebelum ini. Dan yang terakhir inilah, iaitu mati dalam keadaan kita boleh mengucap la ilaha illallah. Bagaimana ending kehidupan kita? Yang paling dibimbangi, yang kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kalau kita mati dalam keadaan kita tidak boleh untuk bersyahadah, kita tidak boleh untuk mengucap la ilaha illallah, ataupun dengan kata lain, mati dalam keadaan tercabut iman. Mati dalam keadaan kita diuji dengan ujian keimanan ini. Pastinya sebagaimana Nabi mengingatkan kepada anaknya Fatimah, kata dia, wahai Fatimah, sesungguhnya mati itu mempunyai sakarat. Dan sakaratul maut itu adalah sangat sakit dan sangat perih. Dan pastinya kalau Nabi bercerita sedemikian, maka ia pastinya suatu yang sangat perih bagi kita, orang-orang biasa. Jadi Nabi yang disayangi Allah menceritakan bagaimana perih dan susah. Mungkin kita tidak sedar bagaimana sakitnya orang yang sedang sakit sebab kita sihat. Jadi di saat kematian, begitulah kita akan merasai semua kita dengan sakaratul maut. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita untuk selamat daripada 3 perkara ini dengan doa sebagaimana yang kita baca setiap kali sembahyang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon supaya selamat dalam agama kita. Wa afiatan bil jasad, sihat tubuh badan kita. Wa ziyadatan fil ilm, dan bertambah ilmu pengetahuan kita supaya iman kita juga bertambah. Wa barakatan fil rizq, rezeki yang diberkati, maksud rezeki yang halal yang kita nikmati itu kenyang dimakan. Bukan setiap kali kita makan tidak pernah rasa puas. Setiap kali kita minum
tidak boleh menghilangkan haus dan kepuasan. Sebab kita tahu di sebalik minum dan makan itu ada dua perkara, iaitu kenikmatan dan juga kepuasan. Ada orang puas minum tapi tidak menikmati. Ada orang menikmati tapi tidak pernah rasa puas. Jadi dengan sebab itu, orang-orang yang beriman ini orang yang puas dan orang yang menikmatinya. Jadi kita tengok ada orang tidak pernah rasa puas, tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak pernah merasa kenikmatan, maka dia tidak mahu berterima kasih. Jadi orang yang memiliki kepuasan dan juga orang yang menikmati kenikmatan, pastinya kehidupannya ada satu kehidupan yang sangat puas. Kehidupan yang penuh dengan keharmonian dan juga kenikmatan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang perlu kita fikir yang ketiga ini, bagaimana ending kita. Bagaimana saat kembalinya kita kepada Tuhan, maka kita pastinya perlu untuk kita memelihara dan menjaga iman kita. Mudah-mudahan program Gemar Nurani ini akan menyatukan hati-hati kita untuk sama-sama kita berfikir bagaimana untuk kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang nantinya akan disambut oleh Allah di hari akhirat. Orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kita mati. Di saat kita nak kembali kepada Allah, kita mendapat apa yang disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan kita ini dimurkai Allah, dibenci Allah dan juga dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya kita dah cukup 1 jam. Rasa macam baru pendek lagi. Mungkin tuan-tuan ada kenduri kendara pagi ni. Jadi itulah untuk 3 perkara yang perlu kita fikirkan bersama. 4 sifat buruk yang telah kita sebut sebelum ini, yang perlu kita ganti dalam diri kita, sama-sama kita usahakan. Mungkin orang yang bercakap kadang-kadang bukanlah lebih baik daripada orang yang mendengar. Tetapi kita mengingati bersama. Kita mengingati bersama. Jadi oleh kerana ini ruang saya berbicara, maka itulah sama-sama kita menasihatkan diri kita dan juga untuk kita menasihatkan teman-teman semua. Dan waktu lain juga pastinya kita adalah orang yang sentiasa menasihati. Kerana dalam hadis Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat menasihati. Bukan kita kata siapalah saya nak menasihati, tidak. Memang kita semua adalah kita orang yang beriman. Maka pastinya kita akan sentiasa nasihat menasihati antara satu sama lain. Jadi itulah tuan-tuan yang perlu kita ingati dan kita mula berfikir apa amalan kita, sudah cukup ataupun belum, sudah diterima Allah ataupun tidak. Itulah kerisauan dan juga rasa gerun yang perlu ada dalam hati kita. Dan yang kedua, mungkin kita perlu fikir banyaknya dosa kita, kurangnya taat kita. Dan bagaimana dengan keadaan sedemikian, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan dalam keadaan yang sedemikian. Dan yang ketiga ialah apakah ending kita nanti benar-benar ending yang terbaik. Kalau kita kata kita sekarang ni sedang terbang, apakah kita ataupun pesawat kita ini akan landing dengan selamat. Selalunya bila kita bermusafir jauh dengan flight yang besar itu, banyak kali saya tengok bila kita landing orang-orang putih ni, waktu saya flight landing waktu balik dari Turki itu, dia landing di Thailand, Bangkok. Mendarat je semua dalam kapal terbang bertepuk tangan bersorak. Dah landing. Maknanya seronok kerana sampai. Dan juga yang kedua, seronok kerana selamat landing. Jadi bagaimana kita nak landing kapal terbang kita ini? Ending kita itu adalah landing kita. Jadi bagaimana landing kita nanti? Karena sudah kita tahu tuan-tuan, bila kita pejam mata sejenak dan kita melihat jasad yang terbujur itu, sudah tidak ada makna lagi. Sudah tidak ada makna lagi. Dan itulah ending kita, dan itulah landing kita, dan itulah juga akhir ending kuliah duha kita. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
ada apa-apa soalan ke ataupun kita tutup saja? Saya serahkan dulu kepada pengusi, silakan. Kita bagi peluang kalau ada soalan, Ustaz. Siapa-siapa yang nak bertanya soalan, silakan. Hak boleh jawab je lah. Hak tak boleh jawab tu kita tak jawab nanti. Ada tak? Tak ada, saya nak tanya Ustaz. Macam kita orang dalam JNI ni boleh tak kalau kita niatkan, macam Ustaz cakap apa tadi? Kita niatkan apa? Berwakaf. Kita niatkan wakaf khidmat kita ni. Boleh. Apa-apa yang baik perlu diniat supaya dapat pahala. Kalau kita tak niat, tak ada pahala. Kalau niat masuk majlis, kita duduk sejenak hari ini, niat menghadiri majlis ilmu, dapatlah pahala. Ada hak yang tak perlu niat, tapi asasnya sebagaimana hadis Nabi berkata, innamal a'malu binniat. Amalan-amalan yang kita buat tu akan dikira dan dinilai dengan niat. Jadi kita niatkan yang baik, kita buat itu dengan baik. Mungkin kita kata cerita orang tua tak dijaga, anak jaga orang tua tu dia niat kah? Dia tak perlu niat kah? Itu niat dia dah. Bahawa yang dia buat itu untuk ayah dia tu adalah semata-mata ikhlas kepada Allah. Khidmat untuk ayah dia. Ya. Maka itulah yang dia buat dengan baik. Kalau tidak tu dia akan jadi nilai tabi'i saja. Jadi dengan sebab itu apa-apa yang kita nak buat, bahkan masak nasi kat rumah pun, bismillah, niat nak masak untuk anak-anak yang terbaik supaya mereka ni hidup membesar dengan baik, bersyukur kepada Allah. Niat pahala. Jadi perbanyakkanlah niat-niat yang baik ini, tak apa. Bahkan sebagaimana yang disebut kata, niatul mukmin khairu min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan. Sebab kadang-kadang niat buat ada dah, amalan tak jalan lagi, pun dapat pahala dah. Niat dah ada, amalan tak lagi. Seperti niat kita nak baik esok. Esok nak baik esok. Mana esok bangun esok, nak membuat beberapa kebaikan. Dah niat dah. Esok tak sampai lagi pun, dah dapat dah pahala. Jadi dengan sebab itu, perbanyakkanlah niat. Perbanyakkanlah. Niat baik itu biar ada. Kita samalah, kita akhir tahun ni kan, awal tahun, kita dah buat dah KPI nak buat apa ni, sepanjang aktiviti tahun akan datang ni untuk tahun 2023. Kita dah buat dah. Itu niat-niat baik kita. Niat baik kita semua kita dah rancang untuk rubah baik. Mungkin pada hari tahun kita akan tak tahu lah Allah lah, tapi tetap kita dapat pahala kerana apa? Kita dah rancang nak buat baik. Jadi kita rancang untuk buat baik, insya-Allah. Insya-Allah. Silakan Kak Muda. Okay, silakan. Ada nak tanya soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ini mungkin terkeluar sikit tajuk. Tapi berhubung dengan niat juga kan. Bagaimana kalau orang ni berniat baru-baru ni kita Chinese New Year. So kawan ni dia kematian suami lah, Chinese. So yang seorang ni Melayu, sahabat baik. Jadi dia berniat menggembirakan kawan Cina ni, dia buatkan majlis Chinese New Year. Sebab yang Cina ni tak boleh nak buat perayaan tu kan, sebab suaminya meninggal dalam seminggu macam tu. So macam mana tu? Dia niatnya nak menggembirakan kawan tu. Boleh ke tu? Okey. Dia ada dua perkara. Baik, terima kasih. Dua perkara. Satu, macam kita kata kita nak ucapkan selamat tahun baru ataupun ucapan-ucapan perayaan kepada orang bukan Islam ataupun ucapan kepada orang sesama Islam. Jadi bila kita dah Islam, sepatutnya yang kita buat kepada sesama Islam itu ialah perkara-perkara yang Islam. Maksudnya perkara-perkara Islam. Jangan lagi setelah Islam kita buat kepada mereka itu perkara-perkara hak yang bukan Islam. Maksudnya sekarang ni, Chinese New Year ni sambutan itu apa? Ataupun kita kata macam Christmas lah. Maknanya kalau dia Kristian, dia dah masuk Islam, jadi kita pun nak buat sambutan Kristian kepada dia yang telah Islam. Memang haram lah. Maksudnya berdosa lah, sebab apa? Kita pergi buat hak yang bercanggah dengan Islam. Begitu. Sekarang ni kita nak buat sambutan, misalnya contoh Chinese New Year. Maka
sebenarnya orang kata adat orang-orang Cina, mungkin mereka pada hari tersebut bergembira, membantu, tolong-menolong, memberi sumbangan. Kita pun buatlah beri sumbangan kepada dia. Dia ada Islam. Jadi sumbangan tak bercanggah dengan Islam. Kita beri sumbangan kepada dia, kita tolong dia, kita masak-masak untuk dia, kita gembirakan dia. Okey, boleh. Maksudnya bahkan itu tidak terikat dengan Chinese New Year pun. Bahkan kita memang perlu membantu dia. Maksudnya sepatutnya kita dalam keadaan kita semua orang-orang beriman ini, sepatutnya perlu melihat apa yang perlu dibantu khususnya kepada kaum wanita yang tidak ada tempat bersandar ini. Sama ada ibu tunggal ataupun anak yatim. Mereka ini perlu digembirakan. Bahkan pahala yang sangat besar dengan kita menggembirakan mereka. Tetapi menggembirakan mereka itu bukan dengan makna kita buat benda-benda yang nanti bercanggah dengan agama. Nampak? Jadi dengan sebab itu ada masalah, contohnya macam sambutan tahun baru. Boleh tak kita nak ucapkan selamat tahun baru kepada kita sesama orang Islam ni? Jadi nak tahun baru apa? Kalau maksud selamat tahun baru bagi orang-orang yang bukan Islam, maksud tahun baru bagi mereka itu ialah mereka menyambut kita kata kelahiran Tuhan bagi mereka. Kelahiran Tuhan bagi mereka. Cuma mungkin bagi kita hari ini kita mendoakan kita dalam tahun baru yang memang kita gunakan sebagai kalender kehidupan harian kita, yang memang kita tidak ikatkan dengan perayaan orang kafir yang mana mereka merayakan tahun baru ini sebagai tahun kelahiran Tuhan bagi mereka. Adalah agama mereka. Jadi kalau kita nak ucapkan kepada kita orang Islam, selamat tahun baru makna selamat tahun kelahiran Tuhan. Oh, kita Tuhan kita lahir bila? Tuhan kata lam yalid wa lam yulad. Nampak tak? Jadi dengan sebab itu kita banyak benda-benda yang kita perlu cermat dan berliterasi. Jadi kalau kita ucap selamat tahun baru kepada orang kafir sebagai meraihkan dia dengan agama dia, itu agama dia. Tapi kita tak percaya agama dia. Sebab itu sebilangan ulama mengatakan ucapan kepada orang Islam, sesama Islam ni haram untuk kita ucapkan dengan selamat dalam agama yang bukan Islam. Hanya contoh kita nak jumpa orang Islam, selamat Christmas. Apa nak selamat Christmas, kita tak pernah sambut Christmas. Sebab kita tak ada pun. Nampak tak? Maksudnya dia tak boleh kita nak wish kepada untuk sesama Islam maksudnya. Sebab dengan makna yang saya sebut tadi, maksud kita nak kata selamat tahun baru kepada orang Islam dengan makna tahun baru itu ialah tahun baru menyambut kelahiran Tuhan. Tapi kalau kita nak sebut kepada kawan-kawan kita ni dengan tahun baru ini, kita doakan. Sebab bila kita kata selamat tahun baru, apa makna selamat tahun baru? Maknanya kita sama-sama menyambut kelahiran Tuhan, begitu? Orang haram lah kalau kita gitu. Mana fahaman itu yang maksud saya. Jadi mungkin kita mungkin di tahun baru ini orang menyambut tahun baru oleh kerana kita hari ini dah dunia seluruhnya menggunakan kalender kita ialah kalender Masihi ini. Kita menggunakan kalender kita tidak menyambut tahun baru. Bahkan kita kata di dalam bulan dan tahun yang kita kata kita hidup ini kita mengharapkan kemuliaan, keberkatan daripada Allah. Bagi saya lah kita doakan begitu. Cuma hari ini kadang-kadang kita doakanlah. Admin tanya ni, kita nak wish apa sama-sama kita. Kita doakan semoga di dalam waktu tahun ini kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa lebih begitu. Sebab kalau kita pergi, kita kata selamat tahun baru dengan makna tahun baru ialah tahun kelahiran Tuhan, maka sudah pastinya tidak sesuai. Jadi bagi orang Cina ni, apa makna tahun baru Cina? Jadi kalau tahun baru Cina ni ada kaitan dengan makna agama, maka sudah pastinya tidak sesuai. Tapi kalau orang Cina tu Cina, kita cakaplah dia selamat tahun baru sebab dia Cina. Dia yang sambut tahun baru saja sebab agama dia. Mana kita tak beretikad seperti dia. Tapi hak yang saya maksudkan kita sini ialah wish kepada orang Islam sama Islam. Ada pun kat orang Cina, kita pergilah kat dia.
kita kata orang Cina selamat tahun baru untuk dia orang Cina sebab dia itu akidah dia, iman, ilmu, agama dia. Jadi itu agamamu lah. Agama kamu lah gitu. Mana selamat tahun baru mengikut agama kamu. Kita tak apa, kita di pejabat, kita ada jiran. Kita ucapkan kepada dia kerana dia memang agama dia lah gitu. Tapi nak kata kepada kita tak boleh sebab kita tidak begitu. Jadi bagi hak yang akad tadi kan, bila dia dah Islam, sambutkan untuk dia dalam upacara Tahun Baru Cina. Tetapi kita mengembirakan dia pada hari Tahun Baru Cina, tak ada masalah. Sebab mungkin keluarga-keluarga kalau dia Cina kah, kita mengembirakan dia. Sebab kita tahu mengembirakan orang ini bukan diikatkan dengan hari tertentu. Bahkan di saat sesiapa yang berkait dengan dia, maka kita gembirakan. Ada tadi catatan tadi sebut kata Tahun Baru Cina ini tidak ada kena-mengena dengan agama macam ucapan Happy New Year Masihi. Ini bagi saya lah. Saya pernah tanya rasanya kawan-kawan Cina, dia kata memang ada kaitan dengan isu agama juga. Macam Happy New Year ini, kita orang Melayu kita tak faham bahawa Happy New Year ini ada kaitan dengan agama. Sebabnya tahun baru dalam kalender Masihi makna tahun kelahiran Tuhan. Itu maksudnya. Macam kita kata tahun baru hijrah, mana kita menyambut sempena hijrah Nabi, mana kemenangan, kejayaan dan terbentuknya umat Islam. Maka kita menyambut hijrah Nabi tersebut. Dengan sedemikian. Kita tahu tahun baru hijrah itu ada kaitan dengan Nabi. Itu hijrah Nabi. Dan kita menghormati Nabi, kita bersyukur dengan kemenangan Nabi SAW. Jadi untuk kita, di sini kata Tuhan Tahun Baru Cina adalah hari kelahiran tahun orang Cina. Keluhuran ke kelahiran? Kelahiran ke Ustaz? Kelahiran. Salah tak ikut. Hari kelahiran Tuhan orang Cina. Kalau kelahiran Tuhan, maksud tu agama lah tu. Apa agama kalau tidak kaitan dengan Tuhan? Saya tak ingat, saya rasa Ridwanti ke apa gitu, dia kata memang ada kaitan sebab dia melibatkan waktu makan besar apa tu, mereka mengingati Tuhan. Jadi Allahu a'lam, yang penting kita kena ambil perhatian lah. Maksudnya kita sebagai orang Islam, kita tidak ucapkan untuk orang Islam dengan perayaan bukan Islam. Gitu je. Kita boleh faham gitu. Tetapi untuk kita buat jamuan, untuk kita meraihkan dia dengan kebaikan, dengan membantu dia, ya. Tapi kita tidak bila kita dah Islam, kita tidak mencinakan yang Islam itu. Walaupun dia Cina. Maksudnya kita mengislamkan yang Cina dengan budaya Islam. Begitu supaya kita faham. Jadi hari ini kita tengok budaya kita dah bercampur aduk sehingga kita tengok dulu kan depa raya, depa Bali dengan raya campur sekali. Lepas tu nak raya lagu mana? Depa raya, depa Bali raya. Nak raya macam mana? Sebab dua-dua ini sambutan keagamaan yang berbeza. Jadi hari ini kita faham raya ini ialah kita makan-makan sama-sama. Oh tak. Raya ini ada satu nilai kerohanian yang berbeza. Sebab itu ulama kita kata, kalau nak tengok nilai sesuatu agama, tengok pada perayaan dia. Ya. Nak tahu nilai agama itu hebat, agama itu benar, nilai dan kaji, analisiskan perayaan mereka. Apa yang ada. Sebab itu kita perayaan Islam ini, semuanya menggambarkan kesyukuran kepada Tuhan. Dan yang kedua, ialah menyantuni sesama manusia. Itu perayaan dalam Islam. Kita tengok perayaan dalam Islam, Tuhan kata walitukmilul iddata. Masa panjang ni boleh lagi kah? Takut nanti boleh, itulah. Tak apa. Tapi kita dah habis dah kuliah. Kuliah kita dah habis bagi mungkin. Kalau yang ada kerja-kerja lain. Soal jawab je. Kalau yang ada kerja-kerja lain bagi muslimat yang nak live dulu live je lah. Kita sembang-sembang ni, sembang-sembang hak yang boleh nah? Boleh. Sembang santai boleh Ustaz, boleh. Okey. Nak tanya.
Saya cakap apa saat ni sebelum kita terputus dah? Itu sambut perayaan secara Islam. Walaupun sambut perayaan tu jangan sambut secara Cina. Depa Maksud raya saya Ustaz, depa tadi, raya. saya nak cakap, kalau nak tengok nilai sesuatu agama, tengok pada perayaan ni kata para ulama kita. Sebab kita orang Islam, kita mula raya, contoh raya haji ke ataupun raya puasa ke, perayaan kita ialah mentakzimkan Tuhan. Kita berpuasa 30 hari, kita bersyukur Tuhan kata walitukmilu li'iddatah. Sempurnakanlah puasa 30 hari itu. Kemudian walitukabirullah ala ma hadakum. Bertakbirlah kerana Tuhan memberi petunjuk. Kata kita bertakbir. Tapi takbir kita sekarang dicemari dengan main mercun. Mana bila habis Ramadan lagi kita dah main mercun. Bila habis Ramadan, saya tengok kita punya main mercun ini, mungkin ribuan ringgit habis duk beli mercun. Mercun yang mahal-mahal pula tu, satu mercun tu dekat RM10 tu sekali tembak. Dan mercun di zaman perayaan Islam lebih banyak daripada mercun perayaan Cina dan India. Dah kita kata kita sebut atas surah haram-haram, mak ayah pergi beli juga. Sebab apa? Sebab yang datang tu tak masuk ke manu iman, tak pergi surau masjid. Jadi hak pergi surau masjid, tua-tua belakang, tak ada anak belakang dah, cucu ada kau. Akhir duk main mercun. Wah tu. Kita kata seolah-olah hari raya Islam ni mercun. Tidak ada kena-mena dengan mercun. Tapi oleh kerana kita tengok Cina Raya, main mercun sebab dia kata mercun tu nak halau hantu. Kita nak halau hantu ni, kita baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah, halau lah hantu. Azan, halau hantu, lari. Jadi kita bertakbir, lari hantu. Jadi dia orang ni pada fahaman mereka, sebab tak ada agama, hantu pun dia tak kenal, syaitan pun tak tahu jin tu apa, maka dia ingat dengan pasal mercun itu, jin nak lari apa? Tak ada duk lari lah. Datang lagi tu. Dia bukan nak takut kat mercun, tapi oleh kerana tidak ada agama. Jadi kita mula dengan takbir, mula dengan solat di waktu pagi. Kemudian juga sebelum solat wajib keluarkan zakat fitrah untuk membantu kepada orang-orang fakir miskin, orang yang memerlukan, dan juga sedekah itu juga melengkapkan ibadat puasa dan kekurangannya. Ibadat haji, bulan haji pun orang menunaikan haji berukhuwah. Kemudian hak yang berada di rumah ni berkorban, berukhuwah dengan korbannya. Begitulah juga solat, ziarah menziarahi silaturahim. Semua itu menggambarkan suatu yang sangat banyak. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harap inilah yang penting dalam kita ada dalam majlis-majlis ilmu, supaya kita tidak terperangkap dengan apa yang telah berlaku dalam khalayak yang sebenarnya dibuat oleh orang yang memang tak tahu apa-apa pun, tak apa-apa pun. Jadi dengan sebab itu agama Islam ini agama yang teguh. Dia tidak boleh buat dengan ikutan orang tu, tapi kita buat dengan belajar, dengan ilmu, dan kita buat mengikut keupayaan. Islam tidak memaksa kita buat yang berat tu, tapi Islam suruh kita buat dan berterusan. Hak mampu buat, tak mampu tak payah buat. Maksud tak mampu tak payah buat di sini ialah hak yang tidak fardu ain lah. Maksudnya hak yang sunat kita boleh buat, kita buat. Hak tak boleh buat, ya kita tak buat. Tapi kita buat hak yang lain. Maksudnya bukan bermakna kita banyak kebajikan satu, mana orang lain tak buat macam kita, mana orang lain tak ada. Tak, mungkin dia ada kebajikan dari sudut yang lain. Jadi dengan sebab itu pintu-pintu kepada Allah ni banyak. Jadi dengan sebab itu setiap kita ini mencari mana pintu yang kita rasa boleh. Sebab kita tengok mungkin dalam kalangan kita muslimat yang ada 2-30 orang ni, kita ada kecenderungan yang berbeza. Bakat yang berlainan, keupayaan yang berlainan. Hak yang mungkin kita kata agak mudah boleh menyumbang dari sudut tenaga. Hak yang mungkin berusia mungkin boleh menyumbang dari sudut semangat. Orang hak yang berada menyumbang dari sudut sedekah. Nampak? Tapi ada titik bersama ialah setiap kita berkorban untuk niat yang sama. Itulah yang kita tengok. Itu niat yang sama. Allah Alam, saya tak tahu Ustaz cakap tu mencapai maksud akad yang bertanya ataupun tidak. Tapi itulah yang saya boleh kongsikan. Allah Alam. Okey Ustaz, faham. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak? Aku tak Okay. dengar.
Ya, kuat. Ustaz dah kuat. Mengenai niat Ustaz, mengenai niat tu, Ya. kadang-kadang dulu kita buat benda-benda kebaikan Ustaz, kita lupa untuk niat. Jadi boleh tak kalau sekarang ni kita niatkan kebaikan Niat itu mudah. untuk tu dapat pahala kepada kedua orang bapa kita ke kita niat sekarang. Kita niat. Apa-apa yang baik itu bolehlah kita niat untuk kita apa ni, hak yang kita ada. Sebab apa? Kalau kita nak bagi ke orang, dia kena milik kita. Tapi kalau kita tak ada milik, nak bagi apa? Kan? Tak ada milik, tak boleh bagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita dah ada milik, kita boleh bagilah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ialah niat ini, makna niat dalam istilah ibadat ini. Apa maksud dia, definisi dia? Niat ini kata dia, qasdu syai' muqtarinan bifi'l. Niat ini ialah kita meletakkan di dalam hati kita yang disertai dengan perbuatan. Sebab itu kita nak sembahyang, Allahu Akbar, di saat kita mula bertakbir, di situ kita berniat. Maksudnya niat ini mesti berserta dengan apa yang permulaan kita buat. Itulah niat. Jadi sekarang ni kita pun buat sesuatu tak niat. Habis dah masa buatnya, kita pun nak niat sekarang. Masa tak ada adalah niat sebab dah terlepas niat dah. Cuma kita mendoakan, kita harap apa-apa kebaikan yang kita buat tu diterima oleh Allah. Kita doa begitu. Dan kita boleh macam kata tadi, kita kata hak baik-baik yang kita buat dulu, lama dah kita buat. Tapi buat sekarang ni kita baru nak niat. Contohnya, boleh? Makna sekarang ni lah niatnya. Niat macam mana? Contoh macam yang disebut oleh Ajah tadi. Kata contoh misalnya kita mungkin dah buat masjid, kita dah buat surau, tapi kita dulu niat tak niat untuk mak ayah kita. Jadi sekarang ni kita nak niat. Contohnya, saya telah bersedekah untuk buat masjid, saya bersedekah untuk buat surau, saya telah memberi pertolongan kepada orang. Jadi jasa-jasa baik yang saya buat itu, ya Allah, saya minta supaya pahala-pahalanya juga diterima, semuanya itu diterima oleh Allah, dan pahala yang sama kita harap diberikan juga kepada ibu bapa saya, kepada guru-guru saya, kepada kaum sahabat saya, kenalan saya, orang yang saya kasihi, orang yang saya sayangi, dan umat Nabi Muhammad semua sekali. Boleh? Jangan kita kata bagi kepada seorang je. Rugilah, bagilah banyak-banyak orang. Sebagaimana kisah InsyaAllah. kisah sahabat Nabi kan. Di dalam surah At-Taubah itu, yang di dalam peperangan Tabuk, tak ingat dah nama dia apa. Dia tak ada duit nak bagi sedekah kat Nabi sebab miskin. Sebab dia pun duduk di beranda masjid Nabi je. Ahli Sufah. Nak bagi sedekah tak ada duit. Dan dia semangat nak pergi berjihad. Jadi nak pergi berjihad pun tak ada tunggangan, tak ada kenderaan. Tak boleh pergi berjihad. Maka dia sangat sedih dengan sebab dia boleh berjihad kerana tak ada kenderaan. Tak ada duit nak bagi sumbangan, tak ada duit, sedih sangat-sangat dia. Lalu satu malam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Allah, selepas dia bangun tahajud malam, dia kata, ya Allah, saya sedekahkan pahala pahala orang-orang yang memaki hamun dia, orang berbuat dosa kepada dia ni, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kan gitu. Maksudnya contohnya kita menyebut tentang dia yang tak baik, dia maafkan kita, kemudian dia dapat pahala. Jadi dia maafkan kita yang telah maki hamun, mengumpat, mengatakan dia maafkan. Kemudian pahala hak yang sepatut dia dapat daripada apa yang kita buat kat dia, dia sedekahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun pagi esok, Nabi tanya siapa yang bersedekah malam tadi. Jadi semua orang tak jawab. Lalu dia angkat tangan dan dia beritahu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam tafsir-tafsir ada semua ni, boleh tengok dalam cerita surah Taubah, peperangan Tabuk, kisah yang Tuhan sebut tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka ni menangis kerana tidak ada duit nak bagi kepada Nabi dan tak boleh nak pergi berjihad.
Jadi Tuhan terima sedekah dia. Nampak? Tuhan terima sedekah dia. Sedekah dia sekarang ni, sebab pahala tu milik dia. Kita mengumpat kat dia, dia dapat pahala. Kita dapat dosa. Kalau nanti pahala yang kita nak bagi kat dia tak ada, kita kena pikul dosa dia tu bagi kat kita pula. Kan muflis, Nabi kata, kamu tahu orang muflis? Orang muflis yang pergi akhirat tak ada pahala. Sebab dia telah menzalimi orang, mencela makan hamun orang, maka pahala dia diberi kepada orang yang dia cela. Kalau habis dah pahala dia ambil dosa orang lain, buah atas dia. Maknanya, dia memikul dosa orang dan dia tidak ada pahala yang dimiliki dia sendiri. Muflis dia. Jadi, dia sedekah hak tu. Dia sedekah pahala-pahala, dia maafkan orang, dia sedekah pahala yang dia dapat itu kepada orang-orang yang memerlukan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tuhan terima sedekah dia. Dan diberitahu kepada Nabi, dan Nabi telah memberikan kepada dia, seolah-olah dia bersedekah dah untuk masuk dalam peperangan Tabuk ini, 6 ekor unta untuk dia hadir peperangan di dalam peperangan Tabuk itu. Dia dan kawan-kawan dia, hak yang ahli sufah, hak yang tidak dapat turut serta. Jadi begitu. Maksudnya, saya nak beritahu kat sini ialah, secara kaedahnya, niat itu hendaklah berlaku di saat kita mula buat. Maksudnya sekarang kita nak, hak yang kita nak hadir majlis ilmu, ya kita niat. Kita nak buat apa-apa. Bahkan dalam kitab Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnul Jauzi, ada orang soleh tu bila nak diajak untuk pergi ziarah orang sakit, dia duduk berhenti dulu sekejap, baru pergi. Lalu dia tanya, sebab apa berhenti? Kata dia, untuk niat dulu. Jadi dia dah niat dah pergi. Supaya dia buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi insya-Allah begitulah sifat kita prihatin bila kita buat. Ada seorang bercerita, saya tak ingat kat mana pun. Mak dia, anak dia ni tanya kepada mak dia, untuk nak buat bubur, bahasa Arab ruz bil laban ni, dia buat nasi, dia masak dengan susu, bubur gula, macam bubur lah kat kita. Biasanya orang Arab dia buat dessert dia tu. Saya pun waktu duduk Mesir tu, di antara makanan yang saya suka, itu bubur beras ini. Dia masak beras dengan susu, taruh gula, kemudian masuk dalam peti ais, kita makan, dia dah jadi macam bubur yang dah pekat lah, macam aiskrim gitu. Sedap makan. Jadi dia tanya, nak buat ni berapa banyak? Berapa lama? Dia kata lebih kurang berapa ribu selawat. Maksudnya waktu dia masak tu, dia duduk berselawat. Habis satu masakan itu, dia kata dah habis berapa ribu. Nampak tak? Jadi kalau kata waktu nak berzikir, waktu nak buat kebajikan, niat semua sekali ni, memang orang kata kehidupan kita ni dipenuhi dengan ibadat. Bila kita dah ada niat, kita buat ada kesedaran, kita tahu semua gerak-geri kita itu gerak-geri semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masuk jadi ibadat, tengah masuk pun beribadat. Semua ada ibadat belakang. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Okeylah apa ni, Hajah N, kita dah lama tu, kesian nanti kawan-kawan nak pergi jalan tak boleh. Kita tutup, Ustaz, ada kenduri ke? Tak ada. Hari ni apa ada kerja-kerja. Cuma takut nanti lama sangat, nanti kawan-kawan serik dia kata nak masuk kelas. Dia kata lambat habis. Okey. Alhamdulillah. Ya. Okey, Alhamdulillah syukur kita pada Allah. Kuliah doa kita hari ini berjalan lancar dengan peringatan tinggalkan 4 sifat yang buruk yang telah disampaikan Ustaz tadi, dan kita diajak berfikir 3 perkara yang bawa kepada kenikmatan bermunajat kepada Allah. Cuma kita tanya pada diri kita, apakah ibadat kita selama ini diterima Allah? Apakah amalan terbaik kita untuk dipersembahkan kepada Allah? Adakah amalan yang kita boleh cagarkan kepada Allah sekiranya kita diuji? Dan yang paling terkesan pada kita andanya, segala amalan kita tidak diterima Allah. Moga kita. Ramon and hati tisu tu Ustaz. Ya. InsyaAllah. Okey Ustaz. Ya. InsyaAllah bantu Puan Anna. Teruskan. Allah.
Ustaz boleh akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang dirahmati oleh-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang mendapat keampunan daripada-Mu ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami, jadikanlah amal-amal soleh kami ini diterima oleh-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab-Mu di hari akhirat kelak, dan masukkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada kami, dan himpunlah kami di dalam syurga nanti bersama dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan menemani mereka sehingga ke dalam syurga-Mu dengan penuh kenikmatan ya Arhamar Rahimin. Peliharalah kami, zuriat keturunan kami, ahli keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami daripada dosa dan maksiat, dan peliharalah kami daripada perkara-perkara keji, dan bawa pimpinlah kami ke dalam golongan melakukan perkara-perkara taat, dan janganlah Engkau masukkan kami ke dalam neraka-Mu yang penuh dengan azab dan siksa Allah, dan jadikanlah kami daripada kalangan hamba-hamba-Mu yang sentiasa bertakwa dan bertaubat di atas segala dosa dan maksiat yang kami lakukan. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan matikanlah kami dalam keimanan ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Tidak ada daya dan upaya kami selain daripada bermunajat, bergantung dan berharap kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha menerima keampunan dan taubat daripada kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Jauhkanlah kami daripada segala perkara mungkar yang Engkau murkai. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Irhamna birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Masya Terima kasih Allah. banyak-banyak Ustaz. Banyak ilmu dapat hari ini insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sangat terkesan Ada niat tu. Alhamdulillah.